الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di dalam rumah Allah taala yang mulia ini. Dinamakan ia sebagai Masjid An-Naim, Taman Seri Setia, Teluk Intan, Perak, Darul Ridwan. Bagi menyambung kembali perbahasan kita di dalam kitab 40 hadis peringatan tentang kubur dan kematian, himpunan susunan oleh Al-Fadil Al-Ustaz Muhadir bin Haji Jul. Dan pada pagi ini kita menyambung kembali sambungan kita pada hadis yang ke-6 dengan tajuk orang beriman suka bertemu dengan Allah untuk mendapat rahmat dan keredaan dan syurganya. Hadis ketujuh, iaitu cinta dunia menyebabkan takut mati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darain al-amin. Allahumma amin. Daripada Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-kalatu ila qad'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idhin. Qala sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idhin kathirun walakinnakum ghutha'u ka ghutha'il sayli wa la yadhi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabata minkum wa la yakzifanna Allah fi qulubikumul wahan. Faqala qail, ya Rasulullah, wa mal wahan? Qala sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Daripada Sayyidina Thauban radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hampir umat-umat, yakni orang kafir dan sesat, mengerumuni kamu seperti orang berkumpul menghadap makanan di dalam piring. Lalu seseorang bertanya, apakah kerana kami sedikit pada ketika itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, bahkan kamu ramai pada ketika itu, tetapi kamu adalah buih seperti buih banjir. Allah menghilangkan rasa gerun kepada kamu daripada hati musuh kamu dan merasakan wahan dalam hati kamu. Lalu seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah wahan itu? Baginda menjawab, cinta dunia dan takut kematian. Allahu Akbar. Ini hadis Nabi cerita tentang apa yang akan berlaku pada umat-umat yang menghampiri akhir zaman. Rasulullah SAW cerita pada sahabat, yushiku umamun, akan datang pada kamu hampir saja nanti orang-orang kafir, orang-orang yang sesat ini mengerumuni kamu, yakni orang Islam, seperti mana mengerumuni makanan yang ada dalam hidangan. Orang datang makan talam, mai makan, semua datang pakat. Maknanya dikerjakan, kita akan dikerumuni orang kafir kepada orang Islam dan akan dipergunakan serta dijadikan orang Islam itu umpama makanan saja. Maka menunjukkan lemahnya umat Islam pada ketika itu. Maka sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang khawatir pada saat ketika itu bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah ya wa min qillati nahnu yawma idzin, apakah kami sedikit pada waktu itu? Adakah kerana jumlah kami sedikit kami tak mampu melawan mereka pada ketika itu? Kata Rasulullah, bal antum yawma idzin kathir, bahkan pada ketika itu kalian ni ramai orang Islam, ramai pada ketika itu. Tapi apa? Walakinnakum ghutha'u kal ghutha'il sayl, tapi ramainya kamu itu hanyalah perumpamaan seperti buih yang terhasil setelah banjir, ataupun buih yang terhasil ketika banjir.
Maksud dia apa? Ramai tetapi semuanya lemah. Buih meletuplah, pegang meletup, hanya boleh disentuh-sentuh dan boleh dikuak seperti itu saja. Dan apabila kehilangan banjir maka buih pun hilang. Tabarakallah. Yang ini merujuk kepada orang Islam yang begitu ramai dan mereka itu tadi muncul seperti kibaran yang sangat berkobar-kobar, tetapi hanya bermusim sahaja. Nanti sampai satu masa dia hilang semangat, himmah dia kurang. Tabarakallah. Dan umat Islam pada ketika itu Allah jadikan pada diri mereka tadi hanya ramai pada bilangan, berlawanan dengan zaman Rasulullah SAW. Musuhnya terlalu ramai tetapi umatnya sedikit, tetapi kerana himmah dan cita-cita mereka terhadap akhirah. Wa fil apa Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan ganjaran akhirat itu lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Maka para sahabat mereka mengimaninya, berusaha untuk mendapatinya. Jumlah bukan kiraan pada zaman itu. Orang kafir datang ketika itu 1000 orang. Tak apa, kita ada 300 orang. 3 kali ganda musuh. Makna satu orang kita akan lawan dengan 3 orang mereka. Tak apa, tak jadi masalah, kata dia. Mari. Walaupun ada kecintaan mereka terhadap akhirat, tapi bukan mereka serah tengkok, bunuhlah saya sebab saya nak masuk syurga. Tak ada. Mereka berusaha dan berikhtiar untuk mempertahankan diri dan agamanya. Akhirnya kemenangan Allah Ta'ala beri. Tetapi ini zaman akan datang, kata Rasulullah SAW, umatnya ramai. Sepatutnya dengan jumlah itu saja boleh menggerunkan musuh. Tetapi hakikat pada ketika itu musuh tak gerun. Bahkan musuh boleh memperkotak-katikkan umat Islam pada ketika itu. Dihidang orang-orang Islam ni umpama hidangan pada mereka saja. Tak ada ketakutan hati mereka. Sebagaimana dahulu tatkala mendengar nama Salahuddin Al-Ayyubi, para tentera Islam bila menyatakan nama Salahuddin Al-Ayyubi, telah menjadi getar hati Laksmana panglima perang salib pada ketika itu. Ketakutan dah ada. Subhanallah taala. Sultan Muhammad Al-Fatih, dia sampai saja di kota Konstantinopel, orang bersugi saja telah menjadi takut tentera-tentera pihak dalam kota Konstantinopel pada ketika itu. Kenapa? Kerana himmah dan cita-cita mereka tinggi untuk Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita juga diuji dengan saudara-saudara kita yang mati. Hari-hari kita hari ini, Allahu Akbar, di Malaysia barangkali kita sembahyang 5 waktu. Alhamdulillah, penuhnya 5 waktu. Kita sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Namun saudara-saudara kita yang berada di Palestin khususnya, mereka kini sembahyang sehari 6 kali. Sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Yang keenam, sembahyang jenazah. Setiap hari mereka akan dihidangkan dengan kematian, dan sembahyang jenazah itu telah menjadi rutin bagi mereka. Allahu Akbar. Dari mana kematian umat Islam di sana. Ini kegerunan hati kita bila orang kafir telah berusaha ataupun telah mendapat tempat mereka. Dengan rasa hati yang terbuka, Allah Ta'ala jadikan pada hati orang-orang kafir ni apa Allah jadi? Allah hilangkan rasa gerun dalam hati musuh terhadap kamu. Tak ada gerun. Musuh tengok kita, tak ada apa, kata dia, insya-Allah boleh kita serang. Tak ada rasa ketakutan. Haibah sebagai asadullah, kewibawaan sebagai singa-singa Allah Ta'ala tadi telah tidak kelihatan. Kelincahan dan ketajaman umat Islam dalam bertindak seperti Saifullah, iaitu pedang Allah Khalid Al-Walid, itu sudah tidak kelihatan. Gemerlapan yang semakin memudar. Apakah yang menyebabkan segala perkara ini berlaku? Maka kata Nabi SAW, ini adalah kerana di dalam hati kamu telah dihinggapi al-wahan. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, ma hiya wahan? InsyaAllah, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa itu wahan ya Rasulullah? Maka Nabi SAW pun mengatakan, al-wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut, iaitu bila telah tertampuk di dalam jiwa tadi, cintakan dunia dan takut mati. Dan maaf kalau saya kaitkan dengan isu semasa saudara-saudara kita di Palestin. Mereka berjuang hingga tergadai nyawanya, mereka berjuang sehingga hilang rumah dan hartanya. Kita kata tak apalah Ustaz, itu usaha mereka mempertahankan tanah air mereka. Siapa kata Palestin tu tanah air mereka?
Palestin tu tanah air orang Islam. Dan hari ini umat Arab yang ada di Palestin itu, mereka hanyalah menjadi pertahanan ataupun orang yang bertanggungjawab menjaga tanah itu saja. Ada 3 tanah yang tidak dimiliki oleh mana-mana negara. 3 tanah tidak dimiliki oleh mana-mana negara. Yang pertama iaitu Makkatul Mukarramah. Yang kedua Madinatul Munawwarah. Yang ketiga Palestin. Ini 3 tanah tidak dimiliki. Asal tanah ini adalah tanah pentadbiran Khalifatul Islamiyah. Itu sebab ketika mana Palestin, ketika awal Khalifah Uthmaniyah Sultan Abdul Hamid, orang-orang Yahudi nak datang duduk di Palestin. Apakah mereka pergi ke Palestin, jumpa gubernur Palestin, "Wahai gubernur, kami nak beli tanah kat Palestin"? Tak ada. Sejarah mencatatkan orang-orang Yahudi datang ke Turki untuk berunding dengan Sultan Abdul Hamid untuk membeli tanah di Palestin. Kenapa perlu ke Turki untuk beli tanah di Palestin? Karena tanah itu tidak dimiliki, hanya ditakbir. Kalau siapa-siapa ayah anda ibunda rahmatullah ta'ala yang biasa pergi ke Makkatul Mukarramah atau pergi ke Madinah, pasti dia akan nampak gantung gambar raja dia, King Saud, King ataupun raja-raja negeri Saud, insyaAllah. Di atas gambar dia, bawah tu kan dia ada tulis King Salman bin Saud, insyaAllah. Adakah dia tulis itu Raja Saudi? Tak. Dia tulis Khaddam Haramain. Khaddam Haramain. Apa Khaddam Haramain? Iaitu penjaga 2 tanah haram. Perkataan dia penjaga. Mereka hanya memegang kuasa penjagaan sahaja. Adapun apabila khalifah jatuh pada tahun 1924, insyaallah pada khalifah jatuh 1924, Islam tidak memiliki khalifah, iaitu kerajaan yang utuh. Apa berlaku? Maka dalam hati rakyat, orang-orang yang ada dalam negara di dunia Islam ketika itu telah disemat dengan imperialisme. Apa imperialisme? Iaitu sikap watan dan kecintaan pada menjaga tanah air sendiri. Jadi berlakulah penggezetan dan peletakan had sempadan negeri. Mesir dan Sudan, Mesir dan Libya, Yaman dan Mekah, Yaman dan Saudi, Jordan, Palestin dan sebagainya itu tadi. Pembahagian pun berlaku, insya-Allah. Adapun bila dah berlaku pembahagian, negeri mana yang terletaknya 3 tanah mulia tadi, maka negeri tadi bertanggungjawab menjaga. Hanya pemegang amanah saja. Kalau Saudi dah tak boleh jaga Mekah dan Madinah, dia kena serah balik pada kerajaan Islam, insyaAllah. Tapi ada kerajaan Islam yang jaga? Tak ada. Sebenarnya hari ini kita telah menyerahkan urusan penjagaan terhadap kota Palestin tadi terhadap orang yang ada di Palestin. Mereka berjuang bertahan, mereka menyeru tolonglah kami di sini. Padahal itu tanah kita bersama dan kita berhutang kepada mereka. Tapi kerana kita takut akan kematian yang melanda kita, kita serahkan, tak apa kamu mati dulu jaga tanah tadi. Kata mereka, kami tak ada masalah untuk mati menjaga tanah ini, tapi titipkan kepada kami doa yang bersungguh-sungguh. Titipkan kami bantuan dan makanan, agar kami tidak mendakwa kamu depan Allah Ta'ala kelak. Kerana kamu menyerahkan amanah kamu kepada kami, tapi kamu berlepas tangan terhadap amanah ini, insyaAllah. Itu sebab Palestin dinamakan sebagai tanah yang dijanjikan. Dan nanti Dajjal akan dibunuh di negeri Palestin. Dia akan dibunuh di sana. Ketika mana Dajjal datang kepada satu tempat namanya Bab Elud, satu tempat nama Bab Elud, nanti Nabi Isa alaihissalam datang dan akan bertemu dengan Dajjal. Saat Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, apa berlaku kepada Dajjal? Dia mencair seperti garam yang dilaruti air. Lalu Sayyidina Isa bin Maryam mengambil lembing dan dibaling kepada Dajjal, terpacak di jantung Dajjal, dan akhirnya Dajjal mati di tangan Nabi Isa alaihissalam dan dicampak dia ke dalam telaga yang ada di Bab Elud. Tanah mana? Tanah Palestin. Subhanallah ta'ala. Walaupun memang ada janji Allah kemenangan terhadap orang-orang yang ada di Palestin, Allah tak cerita orang Palestin menang. Allah cerita akan ada kebebasan tanah Palestin. Itu saja. Jadi kenapa tak ada kegerunan pada mereka? Pada jumlah orang ni cuma 5 juta. Sedangkan orang Islam tu lebih 5 million ketika 5 bilion orang Islam dunia. Apa yang menghalangi orang Islam daripada menggeruni akan kafir-kafir tadi, daripada menyentuh hak milik orang Islam? Itu kata Nabi SAW, bil wahnan, kerana ada
Hubbud dunia, kecintaan pada dunia. Tak apalah, urusan dia pun jangan campur. Kan kalau kita campur hubungan dagang kita dengan dia, habis pula. Nanti itu ini dan hanya banyak tentang perbicaraan tentang dunia. Kan ni kalau kita tolong, apa jadi pada kita? Zaman Khalifah Abbasiyah, ada satu orang wanita yang berada dalam negeri taklukan Khalifah. Bukan dekat Madinah, bukan dekat Syria, bukan dekat Baghdad. Ini di luar negeri Tan lah, kita panggil negeri-negeri Turki yang dipanggil Tan, dipanggil Uzbekistan, Turkistan, Tajikistan, itu Tan tu bagi Turki dalam pandangan Ibn Khaldun. Ada satu perempuan yang dia pergi ke pasar, lalu dia diganggu oleh pemuda-pemuda kafir sehingga tersingkap kainnya. Dia angkat tersingkap kainnya, nampak betul perempuan tadi. Dek, kerana rasa cukup malunya, berita ini sampai ke pendengaran khalifah yang pada ketika itu berada di Baghdad. Cerita dah sampai pada dia. Maka apa dibuat oleh pemerintah ketika itu? Nak datang gerun, walaupun yang kacaunya budak-budak muda. Dihantarkan bala tentera yang kepalanya berada di negeri itu, ekor tentera itu ada di negeri khalifah. Takut macam, jangan kita buat pasal dengan orang Islam ni, kata masyarakat tabarakallah ta'ala, kerana kewibawaan. Tapi hari ini bila dipamerkan kenderaan, dipamerkan senjata, tapi tak jadi gerun pada orang kafir. Kenapa? Sebab itu hak Allah. Allah telah mencabut rasa gerun dalam hati orang kafir, hingga apa yang berlaku, mereka memandang enteng terhadap orang Islam. InsyaAllah tabarakallah ta'ala anu. Allah menghilangkan rasa gerun kepada kamu daripada hati musuh-musuh kamu, dan merasakan wahan dalam hati kamu. Ditukar. Tuhan cabut rasa takut dalam hati orang kafir, dia berbuah dalam hati orang Islam al-wahan, iaitu rasa hubud. Kenapa orang Islam ditimpa begitu? Bila hubungan mereka dengan Allah Ta'ala menjadi semakin ba'idah, makin jauh. Sedang Quran mengatakan taqarrabu ilallah, qarraba, mana dekatlah kamu dengan Allah, tapi dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab dalam masalah hubbud dunia, seperti malam tadi kita perbahaskan, dia mengambil dunia tu sebagai inisiatif kehidupan semata-mata, bukan dia ambil dunia tu tujuan kerana Allah. Maka itu yang akan menyebabkan dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia semakin jauh dengan Allah Taala, dia tidak ada rasa ingin kembali pada Allah Taala. Oh, saya nak uruskan dunia ni, banyak perkara lagi. Kenapa kita takut mati? Kata orang, Allah Ustaz, mati tu sakit. Pernah rasa ke mati? Tanya dia, pernah rasa ke mati? Kata sakit tu, insya-Allah. Kalau kata sakit, apakah kita tak pernah sakit? Sakit pernah sakit juga. Pernah jatuh motor, patah kaki, pernah demam, pernah selesema, kena wabak, macam-macam pernah kena. Sakit tu sakit. Tapi apa yang menyebabkan takut mati sebenarnya? Maka ni dijawab oleh ulama, kerana mereka terlekat hatinya pada dunia itu saja. Allah, baru pencen, duit baru masuk, tak merasa kalau mati awal, masya-Allah. Oh, rumah baru dapat baru ni, kata masya-Allah tabarakallah, dah tinggalkan dia ambil dia orang, kata masya-Allah. Anak-anak ni baru nak, dia dah mula kerisauannya terhadap dunia yang akan ditinggalkan. Masya-Allah tabarakallah taala. Hakikat kalau mati beberapa saat saja daripada kematian, habis terus pindah alam, insya-Allah. Tapi itu semudah kata ABC, tapi dalam menghadapinya, hanya si mati yang mengetahui bagaimana kematian dia di sisi Tuhan yang dipilih oleh Allah ketika itu. Adakah mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun matinya su'ul khatimah. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Seharusnya itu barang yang menjadi fikir tolak banding pada orang Islam dalam penghidupan dia. Allah, saya dah hidup atas dunia nak cari bekal untuk perjalanan akhirat. Kalaulah daripada perjalanan ini tadi hanyalah semata-mata kerana mengimpun koleksi yang ada pada persinggahan. Macam kita ni singgah di R&R je, masya-Allah. Ni dunia ni R&R lah. Apa yang boleh kita buat kat R&R? Daripada Tanjung Teluk Intan ni, dia keluar pergi tempat Tol Sungkai, kemudian berjalan nak naik ke Juru, singgah ke Tol Tapah. Apa je dia boleh buat di Tol Tapah? Insya-Allah. Adakah dia boleh beli batu bata, boleh beli simen pergi bina rumah kat situ? Tak boleh. Paling tidak tumpang tanda, tumpang sembahyang, singgah makan, singgah minum, kemudian naik balik kereta dan jalan. Dia hanya ambil barang sekadar perlu saja, kerana dia ada perjalanan yang seterusnya. Tetapi bila dia dah sampai di R&R tadi, dihidangkan pula, oh ini ada show konsert gini-gini pula, oh ini ada pula pameran ini pula. Dia jadi bertambah kali. Lama sangat dia datang tengok pameran dulu, perjalanan dia, jadi hati dia, saya rasa kita tangguh dululah pergi sana. Kata, kenapa? Ada banyak nak tengok kat sini. Subhanallah ta'ala anu. Kebetulan ada pameran jualan buah-buahan. Awak suka benar tengok buah-buahan ni, kata dia, masya-Allah. Dah dia terleka dengan buah-buahan tadi. Ada
pula tengok pameran pernah jualan barangan craft, dia pun pergi tengok craft di R&R tu tadi. Dia telah menarik masa dan telah menghayalkan dia sehingga dia berasa ingin lambat-lambat meneruskan perjalanan. Macam tu perjalanan dunia. Bila ada sesuatu yang telah menarik dia, menangguhkan dia. Itu sebab dalam hadis yang lalu, pada siri yang lalu kan telah kita berbahas tentang hadis Nabi SAW pada hadis ke-6, man ahabba liqa'allahu ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa'allahu karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka dia bertemu dengan Allah, Allah juga suka bertemu dengan dia. Mana Allah welcome pada dia, marilah jemput, selamat datang tu. Tapi waman karaha liqa Allah, tapi siapa-siapa yang hatinya memang tak suka, ada tak gemar untuk bertemu dengan Allah Taala, maka Allah pun tak gemar nemu dia, insyaallah. Allah tak suka juga bertemu dengan dia. Jadi maka ketika itu ayat ini, Bunda rahmatullah Subhanahu Wa Taala, apakah yang menyebabkan umat Islam dipandang rendah? Kerana hilangnya takut mati, hilangnya rasa mereka kepada rindukan kematian. Bukan kata rindu mati ni minta mati, dah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bijak itu ialah orang yang banyak mengingati mati, tapi bukan minta untuk mati. Ini saya ada masalah, ya Allah mati itu lagi elok bagi aku, mati jelah ya Allah. Bukan itu. Orang yang ingat mati ni orang yang sentiasa dalam hidupnya teringat, nanti aku akan mati, apa bekal aku nak bawa, nanti aku akan mati, apalah amalan yang aku nak bawa bersama, nanti aku nak mati, apa saham yang aku perlu buat untuk dikembangbiakkan di akhirat. Tu orang yang ingat mati. Bukan dia ingat nak pergi mati, dah, bukan. Dia ingat apa yang aku nak siapkan sebelum aku mati. Itu yang kata Rasulullah, orang bijak ialah orang yang mengingati mati tetapi bukan minta untuk mati. Orang yang minta untuk mati itu itu orang yang putus asa. Dan sifat putus asa ni sifat yang kita kena jauhi, sifat yang kita minta Allah lindung pagi-pagi hari lagi. Kan dalam maksurat Al-Imam Hasan Al-Banna menyusun salah satu daripada doa yang ada dalam maksurat, apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hadhan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Allahumma, wahai Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung pada Engkau ya Allah. Apa yang kamu nak minta lindung ni? Daripada siapa kamu nak minta lindung? Minal hamni, daripada putus asa, wal hadzan, dan duka cita. Ini dua makhluk Tuhan yang hinggap pada manusia. Setiap pagi Allah menghidangkan duka cita dan juga patah hati atau putus asa ni tadi, diturunkan ke dalam hati-hati manusia sebagai ujian. Jadi kata-kata Allah lindungkanlah kami dari putus asa. Putus asa ni jangan pandang remeh. Benda yang paling susah sekali itu, sebab dia jadi barang pertama yang disebut oleh Rasulullah, putus asa. Bila kita dah taqatur rahmah, kita dah terputus asa daripada rahmat Allah, habis. Tuhan pun tak nak tolong saya, apalah guna saya hidup. Kita kalau putus makan, ni banyak kali saya ulang, kita kalau putus makan, katalah inflasi terlalu teruk dalam negara, putus makan, tapi air masih ada lagi, boleh minum air sungai ada, air pipe ada lagi. Cuma makanan, bekalan makanan tak ada. Kita tak makan, bekalkan air je. InsyaAllah kesempatan hidup 3 bulan ada lagi. Boleh hidup lagi kalau minum air saja, tak makan 3 bulan masih hidup. Yang kedua, putus air pula. Udahlah tak ada makanan, putus air. Putus air 3 hari je dia boleh hidup. Subhanallah. Hari pertama terhidrasi, tak ada air. Hari kedua lembek. Hari ketiga hilang dah semangat, hari keempat meninggal sebab tak ada air, badan terhidrasi, kering. Itu kalau putus air. Yang bahayanya kalau putus asa. Putus makan tadi boleh hidup 3 bulan lagi, putus air boleh hidup 3 hari lagi. Tapi kalau putus asa 3 minit dia hidup dia. Yang terjun bangunan tu siapa dia? Orang yang putus asa. Yang letak tali dekat leher dia jeruk tu siapa dia? Orang putus asa. Dah tak boleh nak hidup dah, saya tak tahu apa cara hidup, gantung diri, insyaAllah. Yang di atas bangunan tu tak boleh hidup dah, tengok dapat tak ada apa dah, peluang tu dah, terjun. Ini putus asa. Masa dia terjun tadi tu baru dia rasa nak bertaubat, rasa macam tak nak mati dah pula, dia bertukar pula, dah tak, putus asa tu dah lari daripada hidup dia. Kau ada kesempatan untuk hidup ni, dia dah terjun, tak boleh apa, mati. Barakallah. Putus asa ni ujian yang Allah Ta'ala datangkan. Barakallahu Ta'ala. Itu Allahumma inni a'udzubika minal alhamni. Ya Allah, aku minta lindung daripada putus asa.
wal hadan, dan duka cita. Sebab kata Nabi SAW, perbanyakkan oleh kamu membaca hauqalah, iaitu la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Kerana sesungguhnya doa atau zikir itu ubat bagi 99 penyakit, dan seringan-ringan penyakit itu ialah duka cita. Kita dengar sedih, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Dapat berita gemparkan, la haula wala quwwata illa billah, jadi ubat. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Supaya apa? Supaya hati kita sentiasa berharap-harap pada Allah, dan Allah kuatkan kita agar tidak terjebak dengan takutnya kepada kematian. Takut mati, takut apa maknanya? Tak rida ataupun tak bersedia untuk menghadapi perjalanan itu. Wa man lam yarda bi qada'i wa man lam yasbir ala bala'i wa man lam yashkur ala ni'amihi. Barang siapa yang tidak rida di atas qada'ku, barang siapa yang tidak sabar di atas balakku, dan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, dan barang siapa yang tidak merasa cukup dengan pemberianku, maka carilah dia Tuhan yang lain selain aku, kata Allah Ta'ala. Cari Tuhan lain. Kalau aku bagi ujian tak boleh, aku bagi balak tak boleh, insya-Allah barakallahu taala. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpagi-pagi, man asbaha, pagi-pagi bersedih dengan urusan dunia, seperti halnya dia itu marah kepada aku, kata Allah Ta'ala. Orang ni marah pada aku, dia protes dengan aku. Bila dia tak dapat dunia pada pagi hari, dia marah pada aku. Dan siapa yang ketika mana berhadapan dengan mayat, memukul-mukul mukanya dan menepuk-nepuk, mengoyakkan bajunya, tak rida atas kematian, seakan-akan dia mengangkat lembing sedang berperang dengan aku, kata Allah. Dia tak suka dengan aku lah ni. Aku turunkan ujian, dia tak boleh sabar. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan setelah mati itu. Tujuannya apa? Liyabluwakum, sebagai ujian kepada kamu, ayyukum ahsanu amala. Nah, masya-Allah. Iaitu sebab hari ini yang dibunda rahmatullah, kita melihat tatapan di media kita sampai barangkali minta maaf, ada di antara pengguna-pengguna media sosial udah jelak dengan cerita-cerita yang berlaku di Palestin. Itu macam dah biasa. Dia orang mati, ya ke? Biasalah mati. Ada kalau mati tu Allah terasa berhutang kita pada mereka ni. Macam mana ni, seorang mati, seorang mati. Ada yang anak mati, ada bapa mati, anak mati, sehingga tak ada pun keinginan mereka, kita nak bangun bangunan besar-besar lah macam kat Abu Dhabi. Adalah kita nak memiliki kereta, tak. Nak buat rumah pun tak, asyik dilempar bom je. Sehingga hilang cita-cita itu dalam hati mereka. Yang mereka nak, kami nak bebaskan tanah ni. Itu saja urusan dia. Tabarakallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Jadi itu sebab dalam hadis ni Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang Islam tu ramai, tetapi hanyalah seperti buih di lautan, buih yang melanda setelah bah banjir. Tabarakallahu ta'ala. Bila-bila masa boleh meletup dan hilang begitu sahaja. Tak diketahui mana umat Islam tu pergi. Dia akan membiarkan salah seorang ataupun salah satu daripada kelompok mereka akan dijamah terus menerus oleh si kafir yang umpama hidangan itu tadi, insya-Allah. Kenapa? Kerana mereka takut urusan dunia mereka terjejas. Itu saja. Urusan akhirat mereka tu mereka lupakan, dan mereka risaukan urusan dunia mereka terjejas. Masya-Allah. Jadi itu yang dibunda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak dalam hati kita sentiasa berdoa-doa, Allah berikan kesejahteraan. Memang kalau nak cerita mampu kita ke Palestin, minta maaf, saya terus terang kalau tanya saya pun belum mampu lagi. Nak ada setabah dan secekal orang-orang yang mempertahankan tanah itu. Namun sepaling tidak adalah 2 rakaat yang kita kerjakan khusus untuk mendoakan saudara-saudara kita di sana. Subhanallah ta'ala anhu. Kenapa? Kerana kecintaan kita kepada mereka. La yu'minu ahadakum, tidak beriman seseorang daripada kamu selagi mana dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Kita mengakui kita orang Islam, tapi mana rasa cinta kita terhadap orang Palestin? Ustaz, itu orang Arab, kita cinta orang Melayu je Ustaz. InsyaAllah. Ini saya kata imperialisme tadi itu. Semangat watan membela anak bangsa saja. Tak, agama tu sebab agama nombor 1. Tabarakallah ta'ala. Tak kira lah. Allahumma azizal Islam wal muslimin. Itu doa kita. Allahumma azizan, ya Allah, muliakan, tinggikan Islam pada diri orang mukmin tadi, orang yang beriman.
Jadikan Islam tu tinggi pada orang beriman. Barangkali ada orang yang mengaku dia beriman, tetapi bila diuji oleh Allah Ta'ala, hilang keimanan. Itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ahasiban nasu ayatraku amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka menyangka mereka akan dibiarkan atau dilepaskan oleh Allah begitu sahaja setelah mereka mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, pada mereka belum pernah diuji oleh Allah. Allah pasti datangkan ujian pada orang yang mengatakan dirinya beriman itu tadi. Jadi ayah dan ibunda rahmatullah Ta'ala, sebagai renungan pada hadis pagi ini, marilah sama-sama kita muhasabah diri kita. Bagaimanakah keadaan umat Islam pada hari ini dan akan mendatang, generasi-generasi yang akan kita tinggalkan, generasi yang akan mengambil warisan dalam tanah air kita ini. Apakah mereka akan diberikan oleh Allah Ta'ala hati yang cekal dalam menentang musuh-musuh Allah? Kita bukan cerita musuh negara, tapi musuh Allah. Kerana ini bukan sekadar membahaskan tentang kenegaraan, tapi membahaskan tentang keagamaan. Menjaga negara itu satu kewajipan, dan menjaga Allah Ta'ala itu sebab Allah kata siapa yang jaga Allah, Allah jaga dia. Tabarakallah. Jadi syarat untuk dapat penjagaan yang baik adalah bagaimana kita menjaga Allah. Nescaya bila menjaga Allah, terjagalah maruahnya, terjagalah bangsanya, terjagalah negaranya, kerana rakyatnya menjaga Allah. Muhammad Al-Fatih, beliau tidak akan sekali-kali berjaya membuka Konstantinopel tatkala ada tenteranya melakukan kejahatan. Kan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Konstantinopel akan dibuka oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik tentera. Mana baik pemimpin dan baik tenteranya itu tadi, maka terbukalah Konstantinopel tadi, menjadi kebanggaan pada kita hari ini. Jangan hanya dibanggakan generasi yang terdahulu, tetapi generasi ke depan juga perlu mengadakan suatu perkara yang dapat membanggakan generasi yang terdahulu. Laisa fata yaqulu aba kadza wa kadza walakin fata yaquluha anadha. Ini dalam pepatah Arab. Tidak dipanggil dia seorang pemuda yang gentleman. Gentleman itu bahasa Inggeris lah, yang berani apabila dia mengatakan bapa aku begini. Tetapi dipanggil dia seorang pemuda yang berani apabila dia mengatakan aku begini. Laisa fata yaqulu aba kadza wa kadza. Dia tak cakap tentang bapa aku macam ni. Ini dia cerita, awak jangan macam-macam, bapa saya ketua polis. Dia boleh cerita bapa dia. Kalau orang tu berani sikit, itu bapa kamu, bukan kamu. Sama-sama. Itu bapa kamu dah. Tapi laisa fata yaqulu aba kadza wa kadza walakin fata, tetapi orang dipanggil pemuda yang hebat, ha anadha, jangan macam-macam, saya ketua polis. Dia pun takut dah gitu. Tak maaf tuan, tak maaf tuan. Tahu apa itu kenapa? Sebab dia bangga atau dia hebat dengan dirinya. Bukan hanya bersandar dengan kebanggaan generasi yang terdahulu. Kita ceritakan tentang generasi dulu itu sebagai sempadan pemakin semangat untuk kita lebih baik daripada mereka. Bukan kita biarkan sejarah menyatakan kehebatan mereka dan kita terus mundur. Tak mahu seperti itu. Jadi itu sebab gerunkanlah hati-hati orang kafir dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Nanti siri akan datang kita sambung pada hadis yang ke-8, apa yang mengikuti mayat yang tidak bersama, yang kekal bersama dia. Ada benda yang ikut mayat. Dia pergi bersama mayat tadi ke kuburnya. Orang bawa mayat pergi kubur. Ada 3 benda yang ikut mayat ke kubur. Dan nanti ada juga beberapa perkara yang meninggalkan mayat di kubur. Dia tinggalkan. Jom kita biarkan dia je di situ. Apakah 3 perkara itu? Kita akan sambung pada siri akan datang, insya-Allah. Tabarakallahu taala anhu. Baik. Jadi sebelum saya tangguhkan pengajian kita pada perbahasan pagi ini, saya buka ruang soalan. Kalau ada yang ingin bertanya, falyatafaddal ma'jura. Sila. Makanan kita mempengaruhi kita sayang pada dia dan gurunkan, dan dia tak ada gurun dengan musuh. Baik. Soalan ni, adakah makanan menjadi penyebab hati kita ni terlalu ta'assub atau cintakan dunia? Benar. Ini kata Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. Itu sebab kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ibadah kamu menurut apa yang kamu makan. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak merasa apa-apa tatkala makanan haram dimasukkan daripada perut ke dalam perutnya, maka sesungguhnya dia juga tidak merasa apa-apa tentang dari pintu mana dimasukkan ia ke dalam neraka Jahannam, kata Allah Ta'ala.
Orang ni tak peduli lah, nak makan, makanlah. Nanti Allah campak lah, entahlah Allah nak campak kat mana pun. Seakan begitu kata Allah Ta'ala. Jadi apakah makanan ni mempengaruhi? Betul. Itu sebab Ibn Khaldun mengatakan dalam pelayaran dia, ketika mana dia menulis kitab Muqaddimah, dia kata, aku telah mendapati setiap bangsa itu tadi mereka berperwatakan sebagaimana watak apa yang mereka makan. Kata dia, apa yang mereka makan? Aku pergi ke negara Arab, aku dapati orang Arab suka makan unta. Orang Arab makan unta. Dan apa berlaku pada Arab? Orang Arab dijangkiti penyakit unta. Apa penyakit unta? Penyakit unta sombong dan kuat cemburu. Subhanallah ta'ala. Unta sombong. Tu sebab dia jalan beratur je. Mana ada unta jalan macam kuda? Ya Allah, dia jalan beratur. Ketua kat depan, jangan ada yang potong aku. Tapi bila ada betinanya diusik oleh jantan yang lain, oh marah dia. Subhanallah, dia akan nganga, dia pergi gigit kepala orang yang begitu. Jadi ini penyakit orang Arab. Sebab mereka suka makan unta, jadi mereka ada penyakit unta, kata dia, masya-Allah, iaitu mereka sombong dan kuat cemburu. Aku pergi ke negara Turki, kata masya-Allah. Negara Turki ni Tantan tadi itulah. Aku dapati mereka gemar makan kuda. Orang-orang Uzbek, orang-orang Tantan ni suka makan kuda. Hingga mereka dijangkiti penyakit kuda. Apa penyakit kuda? Iaitulah bersemangat dan suka bersaing. Subhanallah. Mereka suka bersaing, jom kuat lawan macam kuda. Dan aku mendapati ketika aku pergi ke Eropah, orang Eropah ini gemar makan babi, sehingga mereka dijangkiti penyakit babi. Apa dia? Pelahap dan tidak ada rasa malu. Subhanallah. Orang Eropah pelahap. Pergi mana semua negara dia sapu habis makanan orang. Oh, ni makan, ini makan. Dia tak ada rasa muak, tak ada apa. Dia habis dia berapu dan dia tak ada rasa malu. Saat orang perempuannya dipegang oleh orang lain, tak ada masalah, tak ada rasa cemburu. Subhanallah. Ini kata Ibn Khaldun. Saya tambah lagi, minta maaf, tambahan Ibn Hamizan. Kata Ibn Khaldun, Ibn Hamizan tambah. Orang Malaysia khususnya kuat makan ayam. Jadi dia ada penyakit ayam. Apa penyakit ayam? Subhanallah ta'ala. Ayam ni kalau kita tahu, daripada dia tetah daripada mesin mesin penetasan tu, dia masuk dalam sangkar dia atau masuk dalam kandang. Kandang tu kena pakai aircon. Kalau tak pakai aircon, mati ayam tu. Dia kipas besar, fan besar, bawah dia lapik abuk kayu. InsyaAllah. Kalau lah di situ dia makan kat situ, terletak dekat situ. Dia menggigil, pergi sebelah, minum air. Pergi makan duduk situ, penyakit tu, masya-Allah. Walaupun kandang tu hanya 20 kali 40, tapi dia tak pernah habis terokai pun kandang tadi. Macam tu kita. Sebab kuat makan ayam, ni duduk depan TV nak ngambil remote kat situ. Dek, dek. Dia bah, sekejap. Ada apa bah? Saya ambil remote kat situ. Mana nak bergerak ke depan pun dia tak mahu dah. Ya Allah Ta'ala. So ayam tadi lah. Apa maknya, ya bang, kamu tutupkan lampu tu sampai lah. Dia macam ayam tadi. Tapi orang dulu dia makan ayam kampung. Ayam kampung macam mana? Pagi-pagi dia dah bangun, dia dah pergi berjalan, habis satu kampung dia pusing, maghribkan dia balik. Itu orang dulu, dia pagi-pagi dah bangun, kedai kopi lah, pergi menoreh getah lah, pergi masuk sawit lah. Kang waktu Zuhur, sebelum Zuhur balik tidur kejap, kang bangun pusing petang, tak boleh dia duduk rumah. Maghrib dia pusing cari anak-anak, balik maghrib dia ada kat rumah. Tu supaya ayam kampung. Sekarang macam ayam bandar, dia tak kena masa dah. Pukul 7 pun kedai mamak, pukul 8 pun ada kedai mamak lagi, insya-Allah pukul 6 pun ada kedai mamak. Serupa ayam bandar. Itu sebab apa? Sebab faktor makanan tadi. Jadi adakah dia mempengaruhi hati kita untuk suka pada dunia juga? Betul. Itu sebab yang dituntut dalam hidup kita ialah warak. Apa tu warak? Berhati. Warak ni bukan kena serban besar jubah lebar dah. Warak ni mana orang yang berhati-hati ketika menelusuri jalan kepada Allah. Nak pilih makan pun makan hati-hati, nak pilih pakaian pun hati-hati. Ni orang yang warak. Jadi soalannya, apakah ia mempengaruhi dengan sebab makanan? Betul. Itu sebab orang kafir dia akan menyerang orang Islam pertama sudut makanannya dahulu. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Baik, kalau tak ada soalan, sekadar itu saja dahulu yang diibunda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr.